sikit ni. Okey, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Raizat, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan. Dan saya mula ya. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 122 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 767 kes, iaitu bersamaan dengan 24.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 2 April 2020, jam 12.30 hari, terdapat 208 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,116 kes. Sehingga kini, seramai 105 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 5 kes lagi kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50 kes, iaitu dengan kadar 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-46 iaitu kes ke-2909 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 37 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kronik dan rendah imuniti. Beliau telah dirawat di Hospital Sultanah Aminah, Johor pada 28 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 11.10 malam. Kes kematian ke-47 iaitu kes 2910 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit gout. Beliau telah dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Johor pada 19 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 29 Mac 2020 jam 9.10 malam. Kes kematian ke-48 iaitu kes 2572 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 85 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 2 April 2020 jam 8.01 pagi. Kes kematian ke-49 iaitu kes 1273 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes ke-2107. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 20 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 1 April 2020 jam 8.36 malam. Kes kematian ke-50 iaitu kes ke-1767 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan pada 22 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 2 April 2020 jam 2.20 petang. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan.
Dalam PPE memang ada kekurangan PPE pada mulanya, tapi sekarang ni kita dah selesaikan masalah PPE. Sekarang ni masalahnya ialah penghantaran kepada hospital-hospital dan juga di klinik yang gunakan PPE. Jadi it's issue of distribution now. So we are trying to address this as soon as possible. So how many hospitals of Malaysia lack PPE? It's not the total PPE, but some lack masks, some lack, for example, the shield, facial shield. But we already identified all the requirements, but we hope that within this week we will settle. We have a donation of more than 50,000 masks and 50,000 PPE, as well as 500,000 masks from China, for example. So there's a lot of donation coming in, and our issue now is trying our best to address the logistic to send to Sabah Sarawak, for example. Datuk, the WHO said that Malaysia's cases will peak around mid-April. That's exactly what we predicted as well, more so because we realized that the imported cases, if you look into imported cases, there are our citizens coming back from overseas. So we fear that the imported cases will increase. That's one of the reasons why we implemented this MCO. And hopefully with this implementation of MCO, we will continue our active case tracing, especially in the hotspot area. And by doing so, we can actually identify them early, test them, and even isolate them and treat them. So our prediction, yes, we think that perhaps within these very crucial period, within these 2 weeks, and if all of us can come together and make sure that we play our role, stay at home, make sure we wash our hands, and practice social distancing, and more important is social discipline among us. And if hopefully within these 2 periods, we can actually flatten the curve. That is actually expected in either end of first week or second week of April. Rakyat asing kita tak benarkan masuk dah. Jadi tindakan telah pun diambil. Tapi sekarang ni masalah warga negara kita kena ambil tindakan. Tindakan yang lepas fasa pertama ialah kita kuarantin di rumah. Dan kita dapati dalam lebih kurang 15 hingga 20% antara mereka ada kalanya tak kuarantin di rumah. Jadi dia masih keluar daripada rumah. Jadi mungkin tindakan kita ialah perketatkan, iaitu kita pastikan mereka di kuarantin. Sama ada di pusat kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun di hotel yang telah dikemas pasti. Jadi kalau kita lihat pada pengalaman di negara China, walaupun mereka telah berjaya dalam menghentikan penularan jangkitan COVID-19 ni, sekarang ni mereka juga menguatkuasakan in terms of quarantine tersebut, because rakyat Cina yang balik ke negara mereka membawa penyakit COVID. Jadi mereka juga melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Jadi adalah penting untuk kita memastikan yang mereka yang balik dari luar negara disaring dan dipastikan dikuarantin untuk tempoh 14 hari. So now the tabligh cluster, if you look into the total tabligh cluster, let me have a look here, is actually about 40% of the total cluster. But we do not have a big cluster. We do have small cluster among those coming back from overseas, for example, imported cases that have been recorded. So tabligh cluster is about 40% now. Okey, untuk yang kluster tersebut yang disaring contohnya, jumlah yang disaring iaitu jemaah tabligh yang perhimpunan di Negeri Petaling yang disaring 18,826. Bilangan sampel yang telah diambil adalah 15,380. Kes positif ialah 1,407. Kes negatif ialah 10,000 dan pending ada 3,973.
dan masih belum dapat disaring kalau kita jangkakan lebih kurang 3,400 kes yang masih belum disaring. Should the MCO and people working in this extension, is it safe for people to just come up, or will it be gradual kind of return to normal? So we expect the phase 2 MCO will end on the 14th, but on the 10th, probably a few days before it ends, we will look into our performance in terms of data. Although yesterday I did say that we have some early signs that showing some improvement, but nonetheless it's too early for us to make any conclusion. But what's more important is this crucial 2 weeks for us to flatten the curve. The reason for us to flatten the curve is not expecting a 0 case COVID infection in this country. The reason for us to flatten the curve is because to allow our hospital to be able to cope with the surge or exponential spike of cases. So you can see that today, in terms of the patients in our ICU is increasing. So we need to make sure the capacity of our hospital can function well to provide good services to our patients. WHO said that they are expecting mid-April the number of critical cases would surge. So how much is the total number, for example, if we can flatten the curve, means we can lower the total number. And we do know that 80% of our cases, they are asymptomatic or mild symptoms. And perhaps 20% need some attention. For example, moderate cases or critical cases are normally about 10%. So we are seeing critical cases about 5% total of our cases. So we anticipate this will happen. That's the reason why we have strengthened our healthcare system, our hospital will be able to cope when the demand, when the situation arises. So tempoh inkubasi kita dipahamkan ialah tempoh 2 minggu dan isu dia ialah sekarang ni yang mereka yang tak bergejala tetapi positif. Dan kalau kita lihat kes pertama, kedua dan ketiga dan keempat yang telah kita laporkan pada bulan Januari, mereka ialah index kes daripada Singapura, tetapi keluarga mereka telah datang ke Johor Bahru, dan keempat-empat mereka ialah asymptomatic, tak ada gejala langsung. Jadi kita dah kesan daripada awal lagi, mereka yang tak ada gejala pun boleh positif. Walaupun WHO pada ketika itu nasihatkan pada semua ialah mereka hanya melaksanakan ujian kalau ada gejala. Jadi kita telah laksanakan kalau tak ada gejala tetapi ada close contact dan disyaki, kita akan laksanakan ujian tersebut. Dan sebab itulah kita dapat kesan 4 kes yang pertama yang kita ada yang tak ada gejala tetapi positif. Dan mereka dikuarantin di hospital, asingkan di hospital Sungai Buloh. Kalau tengok sekarang kapasitas, I know the capacity you're trying to expand again. You target by next week 60,500. But kalau kita tengok sekarang, like yesterday, you told me that capacity termasuk yang inpatient that you have to cope to yang test 45 lagi. What is the ideal? So we can Right, thank you for the question. So the test that kita buat setakat ini ialah 43,462. Yang positif ialah 3,116, iaitu dengan kadar positif ialah 7.2%. Dan kita telah tambah makmal supaya kita boleh tingkatkan test, yang test RT-PCR. Jadi di Kementerian Kesihatan, di hospital, kita mula dengan 12 hospital. Jadi kita dah tambah 2 hospital, iaitu Hospital Sibu dan Hospital Queen Elizabeth. Jadi 14 makmal di hospital. Dan kita ada IMR 1 makmal, kita ada 5 makmal kesihatan awam. Jadi kita ada 20 makmal. Dan IMR telah melaksanakan latihan untuk mereka sama ada di universiti ataupun di pihak swasta. Di pihak swasta ada 7 makmal di pihak swasta yang boleh melaksanakan ujian tersebut. Jadi dah 27.
Dan kita ada satu lagi daripada MOSTI iaitu Malaysian Genomes Institute, dan kita ada satu Angkatan Tentera, makmal di Angkatan Tentera, dan kita ada 14 daripada IPTA dan IPTS, iaitu makmal IPTA, IPTS yang boleh menjalankan ujian. Tetapi kita dapati makmal-makmal yang baru disediakan untuk melaksanakan ujian ni belum lagi mencapai keupayaan yang sebenarnya. Berarti mereka masih boleh tingkatkan kapasiti untuk menjalankan ujian tersebut. Jadi kita harapkan dengan semua 43 makmal dan ada 5 lagi makmal di IPTA yang akan disediakan untuk menjalankan ujian ini dalam tempoh terdekat, dapat menampung keperluan ujian kita menggunakan RT-PCR, iaitu mungkin dalam 47 makmal akan datang minggu depan, tapi setakat ni lah 43, dan menggunakan RT-PCR kita jangkakan kita boleh laksanakan 16,500 ujian. Itu target kita. Dan kita juga telah melihat pada ujian yang sebagaimana kita bincangkan awal lagi, iaitu ujian serologi. Dan ujian serologi untuk antibody memang kita tak galakkan langsung sebab yang penting ialah dalam diagnosa kita tak boleh menggunakan test kit antibody. Walau bagaimanapun kita juga telah melaksanakan test kit, rapid test kit antigen, iaitu 2 syarikat daripada negara China dan juga 1 syarikat daripada Korea. Dan keputusan semalam saya maklumkan kita tengah laksanakan ujian tersebut, yang akurasi ataupun ketepatan ujian tersebut hanya 56.6%. Jadi mungkin kita akan tunggu menggunakan fluorescent reader. Kalau boleh kita tingkatkan ujian sekurang-kurangnya 75 hingga 80%, baru kita boleh menggunakan. Nah, persoalan dia, adakah mencukupi ujian kita setakat ini? Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan satu laporan, dan laporan ini adalah penting. Sekiranya kita melaksanakan ujian dan banyak daripada ujian kita positif, ini bermakna banyak kes belum dikesan dalam komuniti. Okay, that's understandable. Dan sekiranya tanda aras baru disasarkan oleh WHO ialah setiap 10 ujian yang dilaksanakan, kalau kita ada satu kes positif, yang itu memadai, berarti telah mencapai tanda aras, berarti 10%. Kalau kita lihat ujian kita, sebanyak 43,406 kes sampel yang telah kita ambil, dan kes yang positif adalah 3,116, dan kadar positif kes kita ialah 7.2%, lebih kurang 10%. Bermakna kita termasuk dalam tanda aras Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang melaksanakan ujian ini mencukupi untuk komuniti tersebut. Faham ya? Macam mana keadaan sekarang di hospital? Adakah temu janji pesakit luar ataupun cases dilaporkan ataupun mereka risiko semula? Dan soalan kedua, adakah pasien dibenarkan untuk memilih untuk tidak pergi ke temu janji jika mereka tak yakin untuk keluar dari hospital? Jadi sekarang ni perkhidmatan di hospital dan klinik masih berterusan. Jadi kita telah kenal pasti hospital COVID dan juga hospital yang bukan COVID. Kementerian Kesihatan kita ada 146 hospital masih berfungsi. Di hospital COVID, contohnya yang COVID sepenuhnya ialah 7 hospital. Apa yang kita laksanakan, sebab hospital kita biasa dia dah sesak, apa yang kita rancang awal ialah kita rujukkan ataupun decant kes-kes pembedahan dan sebagainya ke hospital yang lain. Jadi hospital, contohnya hospital Sungai Buloh hanya akan merawat ataupun manage ataupun merawat pesakit COVID sahaja. Pesakit-pesakit lain dirujuk pada hospital-hospital yang lain. Jadi kita dah kena pasti kapasiti dan kita meningkatkan kapasiti di Hospital Sungai Buloh. Contohnya ICU di Sungai Buloh ada 44 katil ICU. Tetapi kita telah gunakan CCU untuk dijadikan ICU, dan kita boleh juga menambah katil iaitu menggunakan unit rawatan harian.
Jadi kita boleh tambah katil daripada 44 sampai 112 katil hanya di satu hospital. Dan kita telah bekalkan ventilator ataupun peralatan-peralatan untuk rawatan di Hospital Sungai Buloh dan hospital-hospital COVID yang lain. Ada statistik tetapi untuk gelombang pertama daripada 22 kes, 6 ialah warga negara Malaysia, yang lain semua warga negara asing. Gelombang kedua lebih pada 95 kes ialah rakyat Malaysia. Ada juga tak sebab kalau mungkin kita tampil di UNT tu, kata laporan awal kata lebih kurang 20 rakyat Malaysia. Adakah KKM mungkin maklumat yang sama? Setakat ni kita tak ada figure yang tepat lagi untuk jemaah tabligh di India, tetapi kita masih menyiasatlah. Jadi kita bekerjasama dengan International Health Regulatory Center di New Delhi, di India, dan juga dengan PDRM dan sebagainya untuk kita mengesan rakyat Malaysia yang hadir ke perhimpunan tersebut. Jadi kita sekarang ni kalau kita lihat kes-kes yang kita laporkan ialah kes kumulatif, berarti kita daripada kes pertama 23 Januari kita kumulatif kes kan. Jadi sekarang ni kita akan lihat pada tempoh 2 minggu. 2 minggu kalau ada kes mendadak di satu kawasan, satu negeri, baru kita akan ambil tindakan secepat mungkin. Jadi yang matlamat utama kita ialah untuk memutuskan penularan kes-kes jangkitan COVID ni. Jadi contohnya kalau kes yang warna merah 40 kes ke atas, katalah satu kampung tu ada 40 kes dikesan, maksud dia dalam tempoh 2 hari kita akan cuba sedaya upaya untuk hentikan penularan wabak tersebut ataupun jangkitan tersebut di kampung yang tersebut. Jadi tindakan kita ialah kita sedang mengesan. Jadi bila ada aktiviti MCO ni, jadi kita Kementerian Kesihatan dengan kerjasama dengan agensi yang lain, kita akan melaksanakan tindakan kesihatan awam, iaitu kita akan mengesan, kita akan uji, dan apabila positif kita akan asingkan dan kita akan rawat. Yang negatif, kalau ada close contact atau kontak rapat dengan kes-kes yang positif, kita juga akan asingkan dan kuarantinkan mereka. Memang ada. Kalau dua kawasan yang kita telah kenal pasti, contohnya di Sungai Lui, di Hulu Langat, Sungai Lui, jumlah kes positif Hulu Langat setakat ni yang kumulatif adalah 287. Dan di Kampung Sungai Lui 90 kes dan 25 daripada mereka menghadiri perhimpunan di Masjid Siptaling dan 65 kes kontak rapat dan lain-lain. Dan bukan di Kampung Sungai Lui ada 197 kes dan 21 di antara mereka ialah daripada jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Siptaling. Dan 176 ialah kes kontak rapat dengan mereka. Di Keluang contohnya, jumlah kes positif di Keluang ialah 122 kes. Semalam kita laporkan 111, jadi ada pertambahan 11 kes. Bandar Baru Ibrahim Majid ada 89 kes, ada pertambahan 1 kes, dan lokaliti yang lain ada 33 kes. Jadi bila kita dah enhance MCO di kawasan tersebut, bila kita perketatkan, kita akan menjalankan aktiviti case detection, ACT, case detection di kawasan tersebut, dan inilah kesannya kalau kita nampak supaya kita boleh kesan mereka dengan cepat, trace, and then we test them, we isolate them, and then we treat them. Betul, sekarang semua dah dibutuh kematian. Ada tak berapa ramai yang meninggal ni yang tak ada langsung mobility dan
banyak? Jadi kadar kematian ialah 1.6%. Kalau kita bandingkan masih rendah lagi kalau bandingkan dengan negara-negara lain. Yang dilaporkan dalam global kadar kematian ialah 4.5 ataupun 4.6%. Jadi dari kita ada setelah adakan satu komuniti yang diketuai oleh Datuk Dr. Christopher untuk melihat kembali kes-kes kematian ini dan untuk menasihat kepada kita ada nampak tak trend-trend yang tertentu. Apa yang pasti ialah ada 3 risiko yang tinggi. Yang pertama, ramai daripada mereka ada isu dari segi penyakit lain, contohnya komorbid ataupun kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, immunity yang rendah. Jadi yang tu lebih kurang 67%. Dan juga kalau kita dapati mereka yang meninggal ni usia mereka lebih lanjut daripada yang lain. Kita juga ada kes yang muda yang meninggal, contoh 34 tahun dan 20-an, 27 tahun. Tetapi mereka datang pada peringkat yang lewat. Contohnya bila fasa ketiga ataupun keempat, mereka dah ada radang paru-paru dan mereka memerlukan bantuan pernafasan dan ada yang tidak dapat kita selamatkan. Jadi itu yang kes-kes yang meninggal. Dari segi ubat-ubatan, daripada hari pertama lagi kita telah menggunakan obat hydrochloroquine yang tu, dan juga kita telah gunakan off-label use untuk obat untuk merawat mereka dengan obat antiretroviral obatnya, lopinavir dan kitonavir dan sebagainya. Dan sekarang ni kita ada obat-ubat yang baru yang telah dibawa masuk dan kita harap kita boleh gunakan obat-ubat yang baru untuk merawat pesakit-pesakit kita. Baru ada permohonan untuk membawa masuk ubat tersebut dan kita pun dah lulus 1-2 permohonan dan insya-Allah kita akan cuba ambil perkenalkan obat baru ni untuk pesakit-pesakit COVID kita. Adakah mereka diindekskan ataupun mereka sebenarnya dijangkiti oleh anak-anak yang balik pergi di rumah? Jadi ada 2 jangkitan yang kita risaukan, bimbang. Salah satu ialah berjangkitan antara jemaah tabligh ni lah, sebab mereka ke masjid ataupun surau dan ahli jemaah yang pergi ke masjid dan surau walaupun bukan ahli tabligh, mereka dijangkiti di sana. Yang itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka kembali di luar negara. Tetapi dalam fasa pertama MCO kita telah laksanakan self quarantine. Jadi yang itu membantu untuk memutuskan rantaian jangkitan antara ahli keluarga. Jadi tindakan tu kita harap dapat diperketatkan lagi untuk tempoh 2 minggu yang kritikal ini. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, terima kasih. Thank you. Kalau dia jualan phone, kita bagi kat orang tu, tunggu bang, pergi ke orang, terus